Selamat petang, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Inilah laporan kenyataan media oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pada 8 Oktober 2020. Pada hari ini kita ada juga 8 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Daripada kes baru ini, 5 kes di daerah Kuching, 2 di daerah Miri dan 1 di kes di daerah Bintulu. Ini menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 732 kes. Kes COVID baru yang dikesan, hari ini terdapat 4 kes jangkitan tempatan, 2 kes import A dan 2 kes import B yang telah dikesan di Sarawak. Perincian kes tersebut adalah seperti berikut. Kes 725 adalah kes jangkitan tempatan. Kes ini merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang telah disahkan pada 7 Oktober 2020, iaitu kes 724. Kes telah disaring melalui aktiviti saringan aktif pada 7 Oktober dan keputusan ujian RT-PCR test kes didapati positif pada hari yang sama. Kes tidak menunjuk kesebarang tanda dan gejala jangkitan kes COVID-19. Kes telah dimasuk ke Hospital Bintulu untuk rawatan lanjut. Kes ini dikategori sebagai kes jangkitan tempatan, iaitu telah mendapat jangkitan dari kes 724 pada masa pendedahan di antara 27 September 2020 hingga 7 Oktober 2020. Kontak lain kes ke-724 adalah negatif dan akan menjalani ujian saringan kedua pada hari ke-10. Kes 726 dan kes 727 kes import A. Import A maknanya datang dari luar negara. Kes ke-726 dan kes ke-727 merupakan 2 orang lelaki warga negara India yang masuk ke Sarawak untuk bekerja di sebuah syarikat swasta di Miri. Kedua-dua kes tiba di Malaysia pada 17 September 2020 melalui Kuala Lumpur, telah menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di Kuala Lumpur. Semasa menjalani kuarantin wajib, kedua-dua kes telah menjalani ujian saringan COVID-19 sebanyak 2 kali. Saringan pertama menggunakan RT-PCR dan saringan kedua menggunakan RTK antigen. Kedua-dua saringan ujian tersebut adalah negatif. Kes ini telah meneruskan perjalanan ke Miri pada 4 Oktober 2020 dan masuk semula ke pusat kuarantin dan menjalankan saringan COVID-19. Kedua-dua kes telah menjalani ujian saringan di sebuah hospital swasta di Miri pada 7 Oktober dan keputusan ujian RT-PCR kedua-dua kes didapati positif pada hari yang sama. Kedua-dua kes ini dikategori sebagai kes import A, iaitu telah mendapat jangkitan semasa berada di luar negara asal mereka di India. Pengesahan kontak-kontak kepada kes ini masih giat dijalankan. Kes ke-728, kes import B, kes ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang telah melakukan perjalanan ke Kelana Jaya, Selangor pada 22 hingga 27 September 2020 untuk melawat ahli keluarga. Kes telah menjalani saringan COVID-19 Kendiri di sebuah klinik kesihatan kerajaan pada 6 Oktober kerana risau keadaan kesihatan diri sendiri di mana kes mengalami demam mulai 27 September 2020. Ujian saringan yang telah dijalankan pada 6 Oktober telah didapati positif pada hari ini 8 Oktober. Kes telah dirujuk dan akan dimasuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan selanjutnya. Kes ini dikategori sebagai kes import B, iaitu telah mendapat jangkitan semasa di Selangor. Kes ini masih dalam siasatan lanjut dan pengesahan kontak rapat sedang dijalankan. Kes 729, 730, 731, kes jangkitan tempatan.
Ketiga-tiga kes ini merupakan kontak rapat kepada kes 719 yang telah disahkan positif COVID-19 pada 6 Oktober 2020. Ketiga-tiga kes baru ini merupakan kontak serumah kepada kes ke-719. Kes-kes ini telah dikesan melalui aktiviti pengesanan kes secara aktif. Kes-kes ini juga telah tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Kesemua kes telah dimasuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. 13 orang lain lagi kontak rapat kes ke-719 dah dapati negatif untuk ujian saringan pertama. Kontak-kontak lain akan dilakukan ujian saringan kedua pada hari ke-10. Kes ke-732, kes import B. Kes ke-732 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah pada 19 hingga 27 September 2020 atas urusan perniagaan. Sebelum pulang ke Sarawak, kes telah menjalani ujian saringan RT-PCR untuk COVID-19 pada 25 September 2020 di sebuah mahkamah swasta di sana. Keputusan ujian saringan kes negatif untuk COVID-19 pada hari yang sama dan kes telah dibenarkan untuk melakukan perjalanan masuk ke Sarawak. Semasa tiba di lapangan terbang Antarabangsa Kuching, kes telah diberi arahan kuarantin di rumah dan diarah untuk membuat saringan COVID-19 pada hari ke-10. Ujian saringan pada hari ke-10 telah dilakukan pada 6 Oktober di sebuah klinik kesihatan kerjaan dan keputusan pada 7 September 2020 mendapati ujian RT-PCR kes adalah positif COVID-19. Kes tidak menunjuk kesebarang tanda dan gejala awal jangkitan COVID-19. Kes telah dimasuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Kes dikategori sebagai kes import B, iaitu mendapat jangkitan semasa berada di kawasan yang berisiko tinggi, iaitu semasa berada di Sabah. Siasatan dan pengesahan kontak rapat kepada kes ini sedang giat dilakukan. Kluster baru yang diisytiharkan. Hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ingin mengisytiharkan satu kluster baru, iaitu kluster Bah Arnab di daerah Kuching. Indeks kes kepada kluster ini merupakan kes 719 yang telah disahkan pada 6 Oktober yang mempunyai sejarah perjalanan pergi dan balik dari Sabah. Seramai 16 orang kontak rapat kepada kes ini telah disaring pada 6 September dan 3 orang daripada kontak rapat tersebut telah didapati positif pada 8 Oktober, iaitu kes 729, 730 dan 731. Setakat ini, kluster Bah Arnab adalah masih terkawal dan hanya melibatkan ahli keluarga terdekat sahaja. Walau bagaimanapun, siasatan lanjut dan pengesahan kontak lain kepada kluster ini sedang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk mengelak berlakunya peribatan yang lebih serius. Kluster COVID-19 yang masih aktif, hari ini terdapat satu kluster yang aktif yang seperti saya yang sebut tadi. Status kes COVID-19 di dalam ward pengasingan hospital dimaklumkan juga tidak ada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Maka jumlah yang pulih tetap pada 684 atau persamaan 93.44%. Jumlah kes yang masih dapat rawatan yang diasingkan hospital telah meningkat seramai 8 orang menjadi jumlah keseluruhan ramai 29 orang, iaitu 16 di ward pasingan di Hospital Umum Sarawak, 8 di Hospital Miri, 3 di Hospital Sibu dan 2 di Hospital Bentulu. Tidak ada kes COVID yang menerima rawatan di unit rawatan rapi pada hari ini. Tidak ada juga kematian yang dilaporkan, maka jumlah kematian kekal kepada 19. Hari ini 16 PY baru telah dilaporkan dan 4 PY yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Ringkasan kes mengikut daerah di Sarawak.
Pada hari ini, daerah Kuching telah kembali berstatus kuning selepas diistirahkan berstatus hijau semalam setelah 3 kes jangkitan tempatan baru dikesan. Daerah Bintulu juga telah bertukar status daripada hijau kepada status kuning setelah 1 kes jangkitan tempatan baru dikesan pada hari ini. Daerah Sibu dan Lawas pula masih kekal berstatus kuning. Daerah Lawas kekal dengan 3 kes jangkitan tempatan dan daerah Sibu juga kekal dengan 2 kes jangkitan tempatan telah dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadi kejumlah daerah yang berstatus kuning adalah 4 daerah dan 36 daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Ralat maklumat kes ke-722. Ingin dimaklumkan bahawa setelah siasatan lanjut dilakukan, didapati kes ke-722 yang dilaporkan semalam tidak diberikan arahan kuarantin di rumah, tetapi sebaliknya hanya diberi nasihat untuk melakukan kuarantin kendiri sehingga keputusan ujian saringan COVID-19 beliau didapati negatif. Kes juga telah dinasihati supaya sentiasa mengamalkan kebersihan diri, melakukan penjaraan fizikal, memakai pelitup muka dan sentiasa mematuhi SOP berkaitan jangkitan COVID-19. Kes ini telah disaring secara rawak semasa tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 3 Oktober 2020. Semasa ketibaan kes ini di Sarawak, pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak belum melaksanakan arahan saringan dan kuarantin wajib bagi pelawat yang datang dan balik dari Semenanjung Malaysia. Arahan untuk saringan dan kuarantin hanya berkuat kuasa pada 4 Oktober 2020. Jabatan Kesihatan Negeri menekankan dan memberi nasihat kepada semua individu yang telah diberikan arahan kuarantin di rumah supaya sentiasa mematuhi arahan kuarantin dan penjarakan sosial dan pematuhan arahan seperti berikut. Gunakan bilik kuarantin, jangan keluar rumah, makan berasingan dari ahli keluarga, jangan menonton televisyen di ruang tetamu keluarga, gunakan tandas yang berasingan, pakai pelitup muka. Tidur di bilik berasingan, jangan tidur bersama dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan patuh arahan dan SOP yang sedia ada. Pemakluman orang umum, pihak PDRM akan menguatkuasakan dengan lebih ketat stay home order dan menentukan siapa yang telah diberi home surveillance order ataupun stay home order notice haruslah mengikut SOP yang telah disebut tadi. Siapa yang dah dapati melanggar arahan tersebut boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Kemarin PDRM mendapati seorang telah melanggar stay home order, kes telah dikenakan kompaun. Bagi sesiapa yang mendapati bahawa rumah mereka tidak sesuai untuk menjalani home surveillance order ataupun stay home order, sila beritahu kepada pihak berkenaan di lapangan terbang. Mereka boleh diberi tempat untuk dikuarantin. So please take note that kalau mendapati rumah terlalu sempit, orang terlalu ramai, and dia mendapati bahawa home quarantine tidak praktikal, adalah memberitahu pihak berkenaan supaya kita dapat memberi tempat untuk dikuarantin di pusat kuarantin. Pada hari ini, Jawatankuasa Pengurusan Bencana telah membuat beberapa keputusan. Tata cara kemasukan ke negeri Sarawak dari Semenanjung Malaysia. Semua warga negara Malaysia yang ingin masuk ke Sarawak dari Semenanjung Malaysia akan dikuarantin wajib 14 hari di pusat kuarantin dan ujian COVID-19 akan diambil pada hari kedua dan hari ke-10. Kos kuarantin dan ujian COVID-19 akan ditanggung oleh mereka sendiri.
Bagi rakyat Sarawak, ianya akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Bagi pegawai persekutuan yang bertugas di Kuala Lumpur dan balik ke Sarawak, kos kuarantin mereka akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Arahan ini akan berkuat kuasa mulai 10 Oktober 2020. Nanti Dr. Chin akan memberi dengan terperinci mengapa kita membuat keputusan tersebut. Laporan notis amaran kompaun, pihak PDRM telah menangkap 2 orang pekerja warga Indonesia di sebuah kafeteria di Jalan Demak, Kuching kerana tidak memakai pelitup muka ketika berurusan dengan pelanggan dan mereka juga telah mengeluarkan 10 notis kompaun yang telah 6 di Miri, 3 di Kuching, 1 di Kota Semerahan dan kerana tidak mematuhi garis panduan SOP. Manakala pihak Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah mengeluarkan 116 amaran lisan bertulis dan sitaan di kawasan seliaan BDA 43, DBKU 23, SMC 16, Marudi 12, Serian 10, MBKS 6, MDDM 6. PDRM akan terus mengetatkan garis panduan SOP termasuk pemakaian pelitup topeng muka di kawasan awam. Hari ini terdapat 1,506 premis telah dipantau, 168 pasaraya, 254 restoran, 22 kilang, 91 bank, 25 pejabat kerajaan, 135 penjaja, 75 pasar tani, 67 tempat ibadah, 39 tempat riadah, 11 tempat pembinaan dan lain-lain 619. Seramai 533 anggota pematuhan PKPP yang terdiri daripada 255 PDRM, 36 ATM, 115 rela, 82 APM, 45 PBT. Sekatan jalan raya Operation Benteng terus dijalankan. Ada 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah, 2 di Lunduk, 1 di Bau, 1 di Serian, 1 di Seriaman, 1 di Lubuk Antu. Melalui 6 sekatan jalan raya tersebut, sebanyak 982 jumlah kenderaan telah diperiksa. Inilah laporan kita pada hari ini dan kita juga akan terus memberi nasihat kepada rakyat Sarawak supaya terus jangan leka. Kita nampak beberapa hari ini angka positif kita nampak meningkat. Pada hari meningkat kepada 8. Jadi ini jelas menunjukkan keadaan belum balik kepada sedia kala. So kita jangan leka, kita perlu patuh SOP walaupun pematuhan SOP adalah satu perkara kadang-kadang susah, causing inconvenience to those who has to comply, but that is necessary. That sacrifice is necessary to make sure that we will be able to flatten the curve. Dan pihak berkuasa akan terus memantau. But that will not solve the problem. The problem will be resolved when the rakyat themselves understand that they themselves must play their role. Please wear masks. We have seen in the video, in the TV, wearing masks can help. Social distancing and avoid going into a crowded place. And try to avoid travelling to a sensitive area. Jadi semua ini memang SOP yang kita perlu patuhi, and please for the sake of Sarawak, for our health, for our security, saya harap kita sama-sama berjaga. Sila kita jaga into Sarawak, jaga Sarawak. Thank you. Jadi sekarang saya minta Dr. Chin untuk memberi penjelasan. Terima kasih Dr. Amar. Sejak 28 September, kita terdapat 4 kes COVID-19 positif yang
balik dari Semenanjung. Okay. Kita tak beri apa-apa home quarantine untuk kes-kes ini. So, oleh itu, seperti yang diumumkan oleh Dr. Amar tadi, kita ingin memketatkan sebab kita ingat yang kes-kes ini kalau kita bagi home quarantine pun kebanyakan mungkin agak susah untuk mereka tak bercampur dengan yang ahli keluarga dan sebagainya. That's why kita rasa lebih baik mereka ini di kuarantin di pusat kuarantin yang ditetapkan selama 14 hari di mana kita akan buat saringan COVID pada hari kedua dan juga hari ke-10 lah, supaya kita dapat memperketatkan untuk sekurang-kurangnya sehingga 18 lepas sebelum kita akan review balik semua langkah ini supaya kita dapat kawal lah kemasukan kes positif lah. Alright, terima kasih. Dr. Chin telah menjelaskan bahawa kita perlu memperketatkan SOP kita untuk kemasukan ke Sarawak kerana beberapa kes yang telah berlaku kita saksikan beberapa hari yang lepas adalah kerana kita tidak menjalankan kuarantin. Misalnya Bah Arnab balik dari Sabah tetapi kita belum menguatkuasakan dasar kuarantin, maka dia disaring tetapi dia pun balik ke rumah dan sebab itu dia bergaul dengan keluarga dan inilah sebabnya ada 3 kes bertambah pada hari ini. Begitu juga di Bentulu. Then the other issue is misalnya yang balik ke Seri Aman tadi, kes 722. Kita belum melaksanakan dasar untuk membuat kuarantin bagi yang balik. I know we also understand quarantine is a very stringent regulation. However, these few cases could have been restricted, limited to the case alone kalau dia di quarantine. Tapi oleh kerana dia tidak di quarantine, dia merebak. This disease are very infectious. Jadi inilah kita minta rakyat Sarawak memahami mengapa Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri perlu membuat satu dasar yang ketat. Ia perlu kena bagi kita keutamaan kita adalah untuk menjaga kesihatan orang Sarawak dan kita minta semua memahaminya dan kita pun percaya semua kita memang mengharapkan bahawa kita semua sihat. So bear with us. This will at the moment extended up to 18 but the next few days we will review the situation. We're looking at what happens surrounding us. Di Sabah, di Semenanjung, di Indonesia, di Filipina. As I've said earlier, we are surrounded by the ring of fire. And we also are surrounded by long coastal as well as land borders. Jadi itu satu isu yang mencabar. So if you study kes-kes yang kita telah laporkan beberapa hari yang lepas, majority, almost 90% adalah imported case, ada A or B. Jadi inilah sebabnya kita terpaksa membuat keputusan seperti yang kita telah umum tadi. Okay, any question? Apa maksudnya? Maksudnya tentang Talina tidak sengaja datang ke tempat kita, adakah tidaknya mungkin akan dikuarantinkan ataupun akan ditanya sama ada tidaknya dari negeri ini. Sebab tidak. Ya, sebenarnya apabila kita minta dia mengisi borang e-health,
Di situlah kita diminta memberitahu where have you been in the last 14 days. At the moment, our rule general untuk semua yang dari West Malaysia. Tetapi we also akan melihat dan observe what is the pattern of positive cases in Semenanjung. If it is particular, then maybe we can specify a particular state, a particular place. But at the moment, it is not particular yet. We have tried, but it will cause a lot of inconvenience at the airport. But one thing is certain, I don't know the figure here, but jumlah penumpang-penumpang dari Sabah dan dari Semenanjung the last few days dah berkurangan. Okay, any more question? We start quarantine. We start quarantining everybody. Yeah. On the 10th. Yes. On the 10th, we will quarantine everybody from the 10th. Any more question? Oh, very friendly people. Thank you very much. Pakai tutup mata bagus. Okey, mungkin satu penerangan lagi mengenai pegawai persekutuan. Kita akan membayar kuarantin untuk pegawai persekutuan yang bekerja di Sarawak apabila dia menjalankan tugas rasmi. Kalau dia bercuti sia-situ, kita bayar. Okay, please clarify the issue. Thank you.